Saudara yang dimuliakan, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan beberapa isu yang dekat dengan hasrat perjuangan kita dan juga dengan kemelut politik dan ekonomi yang berlaku di dunia sekarang. Seperti mana kita tahu, kita sebagai parti politik dan kini tegak dalam pemerintahan, dalam kerajaan perpaduan yang kita ungkapkan sebagai kerajaan madani. Jadi sementara kekuatan induk keadilan itu harus diperkukuh, ia juga bergerak atas landasan Pakatan Harapan bersama dengan UMNO Barisan Nasional, JPS dan JRS. Ini saya tekankan kerana kadang-kala dalam naratif kita, kita lupa bahawa mempertahankan kedudukan dan kuasa adalah dengan semangat muafakat dan berbincangan berterusan di antara satu sama lain. Ia tidak mudah, tetapi kita harus terima kenyataan bahawa kita mampu lakukan beberapa perubahan walaupun belum mencapai tahap yang begitu memuas atau membanggakan. Tapi perubahan ini berlaku kerana kekuatan yang ada dalam kerajaan madani yang didukung oleh semua parti-parti yang saya sebutkan tadi. Sebab itu, saya mohon kerjasama dan persamaan saudara untuk bukan saja menerima kenyataan ini, dan menerima kekuatannya untuk membolehkan kita melakukan dan hambatannya kerana setiap perkara yang kita mahu lontarkan atau laksanakan itu harus dirunding dengan teliti dan disepakati supaya kerajaan ini kekal utuh. Saya berikan contoh umpamanya. Kerana kerjasama inilah kita mendapat umpamanya angka yang membanggakan, mencatat pertumbuhan pendapatan yang menggalakkan. Umpamanya upah bulanan yang menjadi masalah di kalangan rakyat. Kita tahu umpamanya lulusan TVET semua mendapat pekerjaan. Tetapi kita tidak dapat terima upah sekitar RM2,000. Sebab itu umpamanya kadar upah itu diberikan tumpuan. Gaji minimum ditingkatkan. Setelah sekian lama, inilah kerajaan madani yang pertama kali berani meningkatkan upah minimum. Kemudian tambah dengan SSPA, Skim Saraan Perkhidmatan Awam, yang menelan belanja tambahan untuk tahun ini saja RM10 bilion dan tahun depan RM18 bilion untuk menjaga semua penjawat awam di negara kita. Dan ini bukan keputusan yang mudah. 12 tahun lamanya tidak ada skim prasaraan yang berkesan. Dan kita mengambil risiko ini walaupun implikasi kos itu tinggi. Sebab kita prihatin dengan nasib penjawat awam dan pekerja di peringkat bawah. Sebab itulah kita lihat umpamanya bila ini dilakukan, GLIK yang juga melibatkan pekerja-pekerja lebih pada 100,000 orang itu meningkatkan upah yang sama sekitar RM2,500 hingga RM3,000 sebulan. Maka peningkatan median upah bulanan bagi sektor formal mencecah 5.6% berbanding tahun lepas. September 2024 RM2,745, September 2023 hanya RM2,600. Apakah ini kejayaan memuaskan? Tidak. Ini permulaan dan perubahan berperingkat yang kita lakukan. Dan ini ditambah pula dengan gagasan gaji progresif yang diperkenalkan sepenuhnya tahun ini dan memberi manfaat kepada 50,000 pekerja dengan peruntukan awal RM200 juta. Kita laksanakan SSPA kerana keputusan Jemaah Menteri.
persediaan yang dibuat yang rapi oleh JPA, KPPA, KSN. Kita gunakan gaji progresif atas inisiatif Kementerian Ekonomi dan menterinya Rafizi Ramli. Jadi kesemuanya ini berlaku kerana pasukan kita bekerja sebagai satu tim yang utuh membawa perubahan. Bantuan tunai rakyat. Sudah bayangkan ada perbandingan dalam persidangan yang dianjurkan oleh Khazanah. Malaysia ada di antara negara yang paling tinggi memberi sumbangan tunai langsung kepada rakyat. Berapa orang yang kita berikan sumbangan tunai langsung? 9 juta orang. Berapa kosnya? 13 bilion ringgit. Masih kita dengar suara-suara pembangkang yang mengatakan belum ada apa-apa yang dilakukan. Sama ada dia itu kabur, rabun penglihatannya, atau memang tidak bersedia melihat kepada kenyataan. Ya. Sudah bayangkan negara dengan pendapatan negara yang terbatas masih mampu menambah peruntukan kepada 9 juta rakyat yang mendalam belanja 13 bilion ringgit. Dan ini tak termasuk Jabatan Kebajikan Masyarakat dan lain-lain. Tapi kita terima kos harga hidup walaupun kadar inflasi rendah masih dibicarakan. Terutama di kalangan yang berpendapatan rendah. Maka sebab itu melalui beberapa kementerian, KPDN, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu terus dengan program-program Madani Rakyat, Payung Rahmah untuk mengurangkan tekanan mereka. Inilah kerajaan yang pertama kali memberi perhatian kepada golongan dan kebajikan OKU. Tahun 2025 sahaja belanja untuk mereka itu 1.3 bilion ringgit. Saya sebut hal-hal ini supaya anggota keadilan dan rakyat sementara memberi teguran dan memohon supaya perubahan terus dilakukan, harus terima kenyataan bahawa ini hanya berlaku kerana keadilan bersama PH, bersama BN, GPS dan GRS pakat bersama perkuatkan kerajaan dan tingkatkan usaha membela rakyat. Saya sebut umpamanya bantuan pada pesawah padi. Pesawah padi ini kalau di Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu itu umumnya penyokong-penyokong pembangkang. Tetapi usul Menteri Pertanian kita terima tanpa mempedulikan sama ada mereka ini kekal sebagai penyokong pembangkang, tapi kita bertanggungjawab membela nasib pesawah yang miskin. Sebab itu tak kala mereka menjadi penguasa, masa mereka perintah dia tak fikir ini semua. Sekarang dia bising mengapa tidak lakukan. Saya tanya, 33 bulan kamu perintah, mengapa kamu tak naikkan? Mengapa nasib pesawah padi itu kekal dalam keadaan sekarang? Ini naratif yang kita harus jawab. Masalahnya kadang-kadang orang parti ini setelah menjadi kerajaan ampuh dan tidak sanggup bertempur dengan berani. Saudara harus bertempur dengan berani untuk menyatakan kebenaran. Ada orang permainkan, mana mungkin baiki tandas sampai 1 bilion ringgit. Kita dengar. Tandas yang diperbaiki itu 8,300 tandas sekolah. Itu tak termasuk tandas awam dan milik kerajaan yang lainnya. Sebab itu cecah 1 bilion ringgit. Bayangkan Malaysia yang gagah, gegak gempita, terkenal, harus selesaikan masalah yang sangat asasi, yang basic. Dan kita akan teruskan, termasuklah klinik dan sebagainya. Perkhidmatan awam, kita tahu, perlu reform. Ada agendanya. Seperti juga reform parlimen.
Kita perkenalkan beberapa langkah inisiatif termasuk pindahan-pindahan dan undang-undang baru. Dan inilah menyebabkan pertama politik itu stabil dan keyakinan pelaburan ada. Saudara jangan remehkan isu pelaburan ini. Kerana untuk menjamin pendapatan negara, untuk menjamin pekerjaan terutama di kalangan anak muda, kita harus lebih giat. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua jentera kerajaan, terutamanya di bawah MITI. Kerana gigih berusaha. Tiap lawatan saya pergi, baik ke Amerika atau China atau Korea atau India atau baru-baru ini di Rusia, sudah lihat banyak persiapan oleh pegawai-pegawai MITI itu cukup rapi sehingga memudahkan kita menemui mereka dan menyampaikan kedudukan Malaysia, insentif yang diberikan Malaysia dan mengapa Malaysia itu harus kekal sebagai pusat pelaburan yang menarik. Ini di samping kerajaan-kerajaan negeri yang telah mengusahakan bersama, termasuk dua menteri besar dari kerajaan negeri yang dipimpin oleh keadilan, Saudara Amiruddin Selangor dan Aminuddin di Negeri Sembilan. Terima kasih. Dia sebut Selangor Negeri Sembilan tak tepu. Baik. Tapi melihat perkara ini ada hal yang tertangguh puluhan tahun. Alex ada di sini. Petronas Petros. Itu sudah masalah yang telah memegang, menimbulkan kegelisahan yang meluas di Sarawak dan kebimbangan di peringkat persekutuan. Jadi dalam rundingan demi rundingan dengan Premier Tan Sri Abang Johari, kita kata ada beberapa prinsip yang kita harus terima. Pertama, seluruh bukan saja jentera persekutuan dan kerajaan negeri mesti terima Petroleum Development Act 1974. Kerana ini bukan akta yang terpakai untuk semenanjung sahaja, seluruh negara. Di samping itu, kita harus terima kenyataan baru. Sarawak yang telah melahirkan dan menghasilkan banyak hasil untuk negara, merasakan sudah sampai masanya mereka juga dapat bertapak mengendali syarikat minyak dan petroleum dan gas sendiri mengikut DGO 2016 yang mereka luluskan. Ada kerunsingan, ketegangan kerana penafsiran yang berbeza. Jadi akhirnya rundingan kita memutuskan dengan semangat segulai sejalai. Jadi muafakat ini menyebabkan kita umpamanya dia terima PDA 1974, kita terima DGO 2016. Sarawak terima kenyataan dan Petros, semua perjanjian yang sedia ada diterima pakai. Maknanya perjanjian Petronas jual gas dari Sarawak ke Jepun atau Korea atau negara China tidak boleh dirombak. Di samping itu, Petronas memberi jaminan semua keperluan domestik Sarawak mesti ditunaikan dan semua usaha baru harus berlaku dengan rundingan dalam semangat bersama di antara Petronas dan Petros. Saya tahu dalam keadaan ini, ramai di sini juga curiga kerana seolah kita menyerahkan kuasa. Ada juga di Sarawak yang merasa kesal kerana tidak dapat memenuhi tuntutan sepenuhnya yang dikemukakan pada awal. Tapi inilah erti kerajaan yang harus berbincang, mendengar, muafakat dan mencari kejernihan di kalangan kita. Dan ini termasuklah perjanjian MA 63 dengan peruntukan-peruntukan tambahan kepada Sabah dan Sarawak. Walaupun saya dikritik oleh beberapa ahli parlimen pembangkang, tentunya tidak memahami sejarah, tidak memahami kenyataan. Mengapa peruntukan di Sabah dan Sarawak itu ditambah? Kerana keperluan semasa. Kerana mereka selain daripada Kuching atau Kinabalu, kalau daerah-daerahnya ketinggalan mungkin 10 atau 20 tahun dari semenanjung Tanah Melayu, jadi kita harus berani menyatakan bahawa untuk
merangkul kekuatan bersama semenanjung tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, kita mesti bersedia memberikan pengagihan yang adil. Ini termasuk juga kepada Kelantan, Terengganu dan Kedah, Perlis umpamanya. Dulu heboh kata kita ini nafikan hak mereka. Gayuh kata kita diskriminasi. Sekarang bila kita ketengahkan tiap majlis madani rakyat di Kelantan, di hadapan Menteri Besar dan semua pegawai kerajaan dan rakyat Kelantan, saya utarakan angka dan data. Mengapa kita berikan peruntukan lebih pada Kelantan? Kerana Kelantan paling parah menghadapi masalah banjir. Dan ya, Menteri Besar dah ucap terima kasih, tetapi orang di bawah-bawah ini masih terus maki hamun kita kerana itu budaya parti mereka. Saudara, kita masih bergelut juga dengan isu kaum dan agama. Termasuk langkah-langkah umpamanya undang-undang pembaharuan bandar yang kita akan perkenalkan. Saudara, keadilan ini tegak kerana apa? Tegak selain dia bercakap soal tata kelola, menolak rasuah dan penyelewengan, adalah untuk membela nasib rakyat miskin dan tertindas. Kalau kita lihat di bandar, di Kuala Lumpur, apa nasib orang-orang di Seri Perlis? Berapa kawasan dulunya di Kerinci ataupun Bandar Tun Razak, kawasan terpinggir. Itu kawasan-kawasan yang perlu perhatian. Kita cari jalan kaedah mana. Ada perumahan yang siap tahun 60-an. Satu kamar, satu bilik mandi dan tandas. Keluarga dah besar. Anak 6, 7. Kekal dalam keadaan begitu. Negara sudah mencatat pertumbuhan yang membanggakan. Tapi kesenjangan berlaku. Dan kita tidak ada upaya. Kerana tidak ada undang-undang yang kuat yang membolehkan kita membela mereka. Maka diusulkan. Dan dibawa naratif mau menghambat Melayu ke kampung. Dan inilah yang terpaksa kita hadapi saban hari di negara ini. Orang bila dia berkuasa, dia tak fikir untuk membangun. Saya nak tanya, selama PAS Bersatu berkuasa, mana projek pembangunan yang boleh menyelamatkan Melayu di Kuala Lumpur didirikan? Ya. Jangankan projek, gerai dan warung pun mereka tak dapat perbaiki. Dan sekarang nak bela Melayu. Melayu mana yang kamu nak bela? Sebab itu saya ingin tegaskan. Kerajaan Madani akan tegas terus memperkenalkan undang-undang ini dan melaksanakan dengan berani dan akan membangunkan, membela nasib rakyat miskin, majoriti Melayunya atau ada Cina atau India atau mana-mana suku kaum. Kita akan tetap pertahankan dasar ini dan kita akan lawan tetap. Dalam beberapa hari ini, sebab itu kita percepatkan, saya minta maaf. Yang percepatkan satu hari itu, cadangan saya juga kerana ketua-ketua negara ASEAN akan sampai sebahagiannya 24 hari esok malam dan 25 hari bulan, dua negara minta adakan lawatan rasmi. 26 sidang penuh ASEAN. Berikutan daripada itu, ASEAN dan negara-negara teluk. 6 negara teluk, negara Arab, GCC. Dan ini rekod kali pertama di ASEAN. Kita diminta untuk menganjurkan pertemuan dua rantau hebat di dunia ini. ASEAN yang dianggap rantau yang relatifnya aman dan ekonominya segar dan di antara rantau yang paling pantas pembacuan ekonominya bersama GCC juga 6 negara yang dianggap kepantasan pertumbuhan ekonomi di antara yang tertinggi dan tercanggih di dunia. Gabungan ini kalau berhasil dalam mesyuarat kita ini dengan beberapa program bersama
saya percaya akan meletakkan bukan saja Malaysia tapi ASEAN dan GCC dalam rangkaian yang hebat di dunia ini. Berikutan daripada itu akan hadir bersama Premier Li Qiang dari China. Kita juga bergelut dalam keadaan ketegangan Amerika Syarikat dan negara China. Bulan lalu, Xi Jinping datang, Presiden China. 2 hari lagi, Premier Li Qiang datang dari negara China. Kedua-duanya ke Malaysia. Bagaimana kita harus betulkan naratif dengan Amerika Syarikat? Terutama dalam keadaan di mana kita dikenakan tarif. Walaupun relatif lebih rendah daripada beberapa negara jiran. Jawapan kita mudah. Malaysia ini negara bebas dan merdeka dan berdaulat dan akan bekerjasama dan berkawan dengan semua negara untuk kepentingan rakyat Malaysia. Kita kekal persahabatan dengan Amerika Syarikat kerana Amerika merupakan rakan dagang paling kukuh dengan Malaysia dan pelaburan paling tinggi di Malaysia. Semalam, ASEAN US Business Council, pasukan dengan pelabur-pelabur tertinggi, menemui saya dan bagi mereka apapun pertembungan ataupun permasalahan tarif dan geopolitik, mereka tetap akan menggesa supaya syarikat-syarikat mereka terus bukan saja bertapak tapi berkembang di negara ini. Kita telah mengirim Tengku Zafrul, Menteri MITI untuk berunding dengan Setiausaha Perdagangan Amerika Syarikat dan juga Trade Representative, perwakilan perdagangan. Alhamdulillah setakat ini ada kemajuan yang baik. Di antaranya kerana kita memilih strategi. Apa yang strategi kita? Pertama, kita panggil semua menteri-menteri kewangan dan menteri perdagangan ke Kuala Lumpur. ASEAN. Kita ada kesepakatan. Teruskan perundingan bilateral tetapi ada pendirian ASEAN yang jelas. Minggu lalu, ASEAN yang kita pengurusikan perundingan dengan China, Korea dan Jepun. ASEAN, China, Korea dan Jepun ambil juga kata sepakat. Tolak unilateralism, dukung multilateralism dan tangani masalah tarif ini dengan suara yang jelas kerjasama di antara kita. Tetapi seperti mana saya sebut, jangan kita tunggu tentang keputusan mengenai tarif. Kita kena bina kekuatan dalaman kita. Politik harus stabil. Dasar harus jelas. Pimpinan politik, penjawat awam, syarikat-syarikat harus lebih keras bekerja dan lebih bersedia menerima perubahan. Yang ini disebut domestic economic resilience mesti ada. Ada keputusan meninggikan tarif untuk panel solar. Untuk solar panels. Terutama syarikat-syarikat China yang beroperasi dari Malaysia. Jumlahnya tinggi. Kita terselamat kerana setakat ini semikonduktor tidak dimasukkan. Ekspor kita 60% daripada ekspor E&E ke Amerika Syarikat. Setakat ini tidak dikenakan tarif tambahan oleh Presiden Trump. Tapi kita tidak tahu esok apa dia fikir. Untuk solar, kita ambil langkah baru. Saya beritahu kepada Menteri Pendidikan, Menteri Kesihatan, semua hospital baru dan sekolah, pejabat kerajaan, dan kita beri galakkan kepada sektor swasta supaya gunakan panel solar tempatan supaya tidak terganggu kalaupun disekat ekspornya. Ini yang disebut economic resilience. Kena fikir. Kesediaan untuk berfikir untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Ya. Tapi saya tidak katakan kita tidak akan hadapi masalah. Cuma kita harus bina kekuatan dalaman supaya kita boleh kukuh dan utuh. Dan tindakan-tindakan diambil tidak harus
dia anggap negatif semuanya. Bila Trump umpamanya, Presiden Trump mengenakan tarif dan ada hubungan yang agak kurang enak dengan Eropah, maka kesediaan Eropah untuk bersama dengan kita itu lebih aktif, mereka lebih agresif untuk bekerjasama dengan Malaysia. Peningkatan dagang kita bukan sahaja dengan negara saya sebut tadi di timur, tapi juga dengan India, dengan Eropah, dan kita harus menerobos. Sebab itu kita sekarang punya hubungan baik dengan Brazil, dengan Afrika Selatan dan dengan Rusia untuk memungkinkan tahap perdagangan kita meningkat. Ini maknanya negara bebas, merdeka dan berani mempertahankan kepentingan rakyatnya. Dan itu sebabnya mengapa kita bersama dalam BRICS baru-baru ini. Tetapi seperti mana saya sebutkan tadi, ini semua bertitik tolak daripada keupayaan kita. Saya ikuti juga naratif disuarakan, dilontarkan dalam siri-siri kempen. Ya biasa dalam kempen ini kadang-kadang ada marah sedikit, ada terlanjur sedikit. Tapi biasalah. Kita pun garang juga, kalau orang garang janganlah kita marah sangat. Kena adalah sikap yang baik. Ya. Dan kalau nak katakan, saya lihat, kalau nak sebut keterlanjuran, dua-dua pihak pada terlanjur. Jadi janganlah umpama cepat sangat hukum satu dua sama satu seorang. Ini saya sebagai bapa bagi nasihat kepada semua. Ya. Yang penting kita bersama. Ya. Dan kalau dah berkawan puluhan tahun, bergelut, susah payah dan derita puluhan tahun, takkanlah dengan apa yang kita anggap kesilapan-kesilapan kecil itu tidak boleh dimaafkan. Kalau saya ikhlas lillah ta'ala, saya maafkan semua. Ada sebabnya. Sebab kita harus bina kekuatan. Apakah kita ini sudah memenuhi semua idealisme dan cita-cita kita? Tidak, saudara. Kita bekerja dalam hambatan. Paling keras bicara soal tata kelola dan anti rasuah. Barulah boleh kita melayakkan parti ini menjadi parti reformasi tulen. Baik. Saya tahu dalam SPRM ini ada orang bicarakan. Sekarang ini suara-suara pembangkang sibuk tentang penyambungan kontrak Tan Sri Azam Baki SPRM. Saya nak sebut begini, saudara. Saya tidak nafikan teguran-teguran dan isu-isu yang dibangkitkan. Tapi percayalah saudara. Melihat pada perkembangan SPRM puluhan tahun. Inilah kali pertama SPRM berani menggeledah semua tokoh-tokoh besar. Ya, ini kenyataannya saudara. Saya boleh ganti. Saya boleh bincang dengan kawan-kawan, kita boleh ganti esok. Tapi saya tak yakin yang baru itu berani menyinggung tokoh-tokoh punya bilion-bilion ringgit kekayaannya. Keluarga-keluarga, orang besar-besar, Tan Sri, Tun dan pembesar-pembesar. Jadi bagi saya beri ruang sekejap bagi orang yang diamanahkan untuk mengambil tindakan yang berani. Saya tidak ada sebab untuk mencurigai keberanian Ketua SPRM sekarang untuk bertindak keras dan tegas kerana saya belum melihat itu sebelumnya. Itu yang pertama. Tapi orang-orang yang menegur, saya lihat ada pembangkang, ada golongan daripada civil society yang riuh mengkritik. Saya tak pernah dengar dia sokong bila SPRM bertindak kepada tokoh-tokoh yang bilion-bilion itu. Yang Tun dan keluarga mereka. Tidak pun sebut, malah secara senyap mereka menyokong.
Saya tidak dapat terima kenyataan ini. Tidak ada sokongan, malah bila kita ambil tindakan, dendam. Kita kerana dendam. Dendam apa? Orang punggah bilion-bilion ringgit. Dendam apa? Saya dah bagi tahu bukan sekarang, dulu, puluhan tahun dulu. Kamu pukul aku. Telanjangkan aku. Keluarga, kawan-kawan. Saya maafkan. Ratusan yang hilang pekerjaan. Tak apalah, kita maafkan. Tapi kamu curi duit negara, kamu pulangkan balik. Itu bukan uang saya, itu uang negara. Harus pulangkan balik kepada rakyat. Tapi naratif ini tidak berlaku. Mana ada naratif kalau dengar daripada civil society, setengahnya bukan semua. Ya, segelintir. Yang bukan hebat bunyinya. Berani sentuh. Sang Tun, Sang Tan Sri, Sang Datuk Sri yang punggah jelas wangnya begitu banyak. Tidak. Sebab itu saya memilih untuk menjawab soal 1MDB masa temu bual dengan Al-Jazeera. Sebab dia nak tekan hanya Datuk Seri Najib 1MDB. Datuk Seri Najib 1MDB. Saya kata dia di penjara. Sudahlah. Sudah. Oh, dia akan dilepaskan. Ini bukan soal urusan kita. Lembaga Pengampunan dan Pertuan Agong. Dan kesnya masih lagi ada. Tapi mengapa kamu padam dan diamkan isu-isu yang kadang-kadang lebih besar? Bilion-bilion ringgit yang dicuri. Kamu maafkan, kamu diam. Seolah-olah nak padam itu supaya kamu hanya tumpu kepada seorang manusia yang sudah sekarang di penjara Kajang. Saudara, kita bertempur sekian lama. Tapi jangan dendam. Kita bertempur sekian lama, tapi jangan hilang ihsan kita. Kita ini manusia. Kita juga ada keterbatasan dan kelemahan. Kita tunduk kepada negara hukum, proses undang-undang dan peraturan. Tetapi jangan umpamanya melihat seluruh masalah rasuah ini hanya ke satu orang atau dari satu parti. Kalau masalahnya dalam UMNO, mana Zamri? Itu mesti dihangatkan. Kalau masalah di kalangan lain, mesti dipadamkan. Tak ada dengar satu suara. Padahal saudara saya dalam pembangkang puluhan tahun. Sebelum itu dalam kerajaan, pernah disebut tentang orang yang punya bilion rasuah ini. Sudah ceritanya 30 tahun. Tak ada berani bicara. Sekarang bila ada ambil tindakan, tidak ada dukungan. Jadi saya nak sebut perkara ini. Bagi saya, bagi ruang, sementara itu kita cari ganti yang kita yakin berani dan peralihan akan tetap berlaku dalam pimpinan SPRM. Tetapi kita harus tahu, kita harus berikan sokongan padu dan kuat kepada SPRM untuk bertindak tegas dan keras bersihkan negara ini dari rasuah. Yang kita lakukan, umpamanya tata kelola tender, itu kita lakukan. Apa cara yang paling mudah untuk dapat wang? Rundingan terus. Itu kita dah batalkan. Melainkan beberapa perolehan ketenteraan atau intelligence yang rahsia. Saya harus akui. Tapi yang selainnya tidak. Jadi saya harap rakan-rakan faham. Dan ini bangkit soal juga Badan Kehakiman. Sekarang ini dibincangkan, wah, inilah Perdana Menteri yang paling teruk kerana campur urusan hakim. Saudara, ini masalah dia. 2 hari yang lalu saya jumpa Ketua Hakim Negara minta jumpa. Saya jumpa. Saya tanya, sepanjang hampir 3 tahun saya Perdana Menteri, mana kes yang saya campur? Saudara, itu artinya campur tangan dalam urusan kehakiman. Panggil Ketua Hakim bagi arahan. Ini berlaku dulu. Apa saudara lupa? Orang keadilan lupa ke? Hakim itu menerima arahan daripada penguasa. Ingat? Ya. Tapi dalam sejak ini, sekalipun jumpa dalam soal nak tubuh akademik keadilan,
dalam akademi kehakiman dan sebagainya. Tetapi tidak pernah sekalipun saya bicara soal keputusan penghakiman. Bagi saya, rule of law means precisely, Excellencies, you do not interfere in the decision to be made by the judge. No, kadang-kadang saya pun mual dengan kepura-puraan ini. The hypocrisy of condoning the excesses of the past, where judges work at the whims and fancies of the executive, where decisions are made to suit the interests of the executive. Now, not one case have I discussed. Oh, dia bangkit soal penyambungan, pelantikan, ikut proses. Ada tanya, oh, Perdana Menteri tidak harus campur sama sekali. Saya nak tanya, ini duta-duta besar banyak, Suruhanjaya Tinggi. Mana negara di dunia di mana ketua hakim dilantik tanpa pengetahuan atau rujukan atau pertanyaan kepada Perdana Menteri atau Presiden? Perancis, Jerman, Amerika Syarikat, United Kingdom, Australia, India. Sebut negara mana? Semuanya harus ada perimbangan kuasa perundingan yang berlaku. Di sini no, tak boleh. Sebab hanya 4-5 orang punya kepintaran luar biasa untuk menentukan. Saya nak beritahu, saya tunduk kepada prinsip perlembagaan negara ini dan saya akan pastikan apa juga pelantikan tunduk kepada keputusan ikut hukum dan perundangan negara dan dirujuk kepada Yang di-Pertuan Agong seperti mana diperuntukkan dalam perlembagaan dan after consultation dengan Majlis Raja-Raja. Bagi saya, selagi saya Perdana Menteri dengan amanah oleh rakan-rakan dalam kerajaan madani, ini prinsip kita. Kita pertahankan kebebasan badan kehakiman, kita pertahankan cara dan kaedah pelantikan dan kuasa Yang di-Pertuan Agong. Saya ucap terima kasih kerana perjalanan perwakilan wanita dan angkatan muda dengan baik, dan percayalah harus dilakukan perubahan dan kesungguhan untuk menyantuni anak muda secara lebih berkesan bersama wanita. Seperti mana juga kegiatan di cabang dan kegiatan di negeri dan kegiatan keadilan keseluruhannya perlu diperbaiki. Saya akui harus ditingkatkan. Dan kepada MPP umpamanya saya jelaskan, saya pun harus mohon maaf. Pertama, kerana sepanjang hampir 3 tahun sebagai Perdana Menteri, saya paling kurang mengambil berat tentang soal keutuhan parti. Apakah ini suatu keputusan yang wajar? Tidak. Saya terbeban dengan tanggungjawab yang baru. Saya mahu negara ini bangkit sebagai negara yang hebat. Saya punya cita-cita yang tinggi untuk dalam beberapa tahun, dalam usia saya yang sudah lanjut, untuk menjadikan Malaysia itu negara hebat. Jadi saya terlalu tertumpu dalam urusan-urusan negara. Jadi untuk itu saya mohon maaf kepada jentera parti. Dan insya-Allah, seperti mana saya sebut, mulai bulan Jun ini, saya tentu akan bahagikan tugas kebanyakan atau majoriti masa untuk kerajaan, tapi saya akan peruntukkan setiap minggu ada hari yang saya peruntukkan khusus untuk membina kekuatan parti. Dan ini termasuklah apa yang kita tugaskan kepada Saudara Saifuddin untuk memastikan hubungan dan kerjasama dengan badan-badan dan parti-parti yang bersama dalam Kerajaan Perpaduan Madani ini dimantapkan. Kerana negara akan rugi kalau berlaku keretakan di kalangan kita. Orang-orang yang menegur kita di luar, dia tak peduli. Dia mahu kita lakukan perubahan sepantas mungkin. Anwar janji reform, pasal tak berlaku.
Dia tak kira sebulan, setahun, 2 tahun. Mesti lakukan semua perubahan sekarang. Padahal berulang kali saya sebutkan. Belajar dari sejarah. Dari zaman apa yang ditunjukkan pengalaman Umar bin Abdul Aziz dalam kitab Al-Mawafaqat. Bila anaknya Abdul Malik tanya, itu Umar bin Abdul Aziz, banding dengan saya itu langit dengan bumi. Orangnya warak, orangnya bersih, orangnya ikhlas, orangnya pintar. Saya tak sampai ke situ. Tapi dalam pada itu pun bila anaknya Abdul Malik tanya, wahai ayahanda, mengapa ayahanda sebagai seorang yang baik mau melakukan perubahan, mau menegakkan syariat dan Islam, tidak melakukan dengan segera dan dengan sebaik mungkin? Apa jawab Abdul Malik? Ya bunayya, la ta'jal ya bunayya. Jangan gopoh wahai Abdul Malik anakku. Perubahan mesti dilakukan secara berperingkat. Jangan sehingga seluruh perubahan itu kecamuk. Dia berikan contoh pengharaman arak. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim mengharam arak yang jelas ditolak oleh agama dan dia yakini merosakkan minda. Itu pun diharamkan cara berperingkat. Apa kata kalau aku lakukan, kata Umar bin Aziz, akan berlaku ketegangan. Kerana tugas aku sebagai khalifah yang pertama ialah memastikan keamanan, security, keselamatan bagi rakyatku. Banyak cerita Umar bin Aziz yang lain. Keutamaan membela nasib rakyat miskin. Dan kesabaran dan hikmahnya menangani masalah ini. Kita lihat pengalaman mutaakhir Revolusi Perancis dengan gegak gempita slogan yang memukau. Liberté, égalité, fraternité. Memukau. Tapi dia juga melahirkan reign of terror di bawah Robespierre. Orangnya tegas, berani, no nonsense, tapi dipancungnya habis orang. The Jacobins. Jadi timbul ungkapan, revolusi will devour its children. Jadi kita harus ada kebijaksanaan. Lihat perubahan revolusi negara-negara Eropah Timur. Poland, Lech Walesa. Czechoslovakia, sebelum itu Czech dan Slovak. Oleh Václav Havel, teman baik saya. Seorang novelis, Nobel laureate yang menjadi presiden. Idealist. Saya masih ingat dia menulis satu rencana yang dikirim juga kepada saya, diterjemahkan. Tentang, dan dia tulis surat kepada semua ahli-ahli parlimen Czechoslovakia. Menyatakan kesal kerana terhakis nilai dan semangat. Menuntut perubahan yang segera. Dan dia berkeras melaksanakan. Hasilnya, Czechoslovakia terpecah jadi dua. Czech dan Slovak. Saya hadir beberapa kali dalam forum 2000 yang beliau anjurkan. Orangnya tawaduk luar biasa. Saya hadir sebagai tetamu. Dia presiden untuk meluncurkan conference itu. Saya masih ingat Václav Havel bilang, oh, I'm here and I noticed my friend Anwar who went through great tribulation in his life, and therefore I'm going to invite him to speak and launch the conference on my behalf. Luar biasa. Saya belum pernah tengok orang yang tawaduk dan rendah diri macam itu. Sama macam pengalaman saya dengan Raj Mohan Gandhi, cucu dari Mahatma Gandhi.
Pengalaman yang sama. Ya. Tetapi yang saya nak sebut di sini, pengalaman Poland, Czechoslovakia harus mengajar kita. Mesti ada komitmen, jangan beri alasan untuk melengahkan. Tapi jangan berlaku sesuatu dengan terlalu gopoh. Saya akui keterbatasan saya. Kerana orang sekarang mengingatkan kita balik. Apa yang janji kita. Dan ada yang menyokong kita semata-mata kerana reformasi itu. Dia tidak peduli kalau kita jatuh. Dia tidak peduli kalau kerajaan berkecai. Dia nak agenda dia di tengah-tengahkan. Ini yang penting. Saya sudah faham. Jangan terpukau dengan slogan mereka. Jangan terkeliru dengan hasutan mereka. Not strong enough. No judicial independence. Independence. Negara mana sudah? Yang independence yang begitu rupa, yang 4-5 hakim menentukan seluruh keputusan badan kehakiman. Tidak. Jadi harus kita faham betul-betul. Boleh lakukan, boleh. Tunggu 6 bulan. Untuk kerajaan. Jadi buat. Tapi setakat ini ada wakil-wakil semua ada. Mak Sabu ada. Lok ada. Zamri. Zamri, dengar. Dia terus segera lapor kepada Datuk Seri Zahid. Alex ada. Yuan ada. Larry ada. Amizan ada. Oh, terlupa aja. Mana Amizan? Oh ya. Cerah macam tu tak nampak. Jadi saudara, saya sebab itu kita santuni. Bila santuni dengan pandangan masing-masing, tidak semestinya kita harus capai maksud kita. Tapi inilah kekuatan. Selama ini dalam isu dasar, baik kehakiman, baik anti rasuah, baik tata kelola, baik perubahan-perubahan, baik soal penyasaran subsidi, itu pimpinan beri kerjasama yang penuh kepada kita. Jadi saya nak bagi depan rakan-rakan keadilan, keseluruhannya seluruh negara, saya nak beritahu, kita harus ucap terima kasih dan salute pada rakan-rakan kita yang setia bersama kita. Jadi, apakah ini alasan untuk kita tidak berbuat apa-apa? Tidak. Apakah alasan untuk tidak perbaiki kelemahan-kelemahan dalam parti? Tidak. Apa alasan untuk meneruskan kalau ada beberapa keterlanjuran dalam beberapa tindakan dalam parti? Tak. Saya setuju. Dan saya terima teguran itu dengan baik kerana saya ikuti dari dekat, walaupun saya tidak jawab semuanya, apa yang dibicarakan oleh calon-calon, termasuk Saudara Fizi, Nurul Izzah dan tokoh-tokoh Amiruddin, Amin dan sebagainya. Ada yang saya, okey, terasa sikit, okey lah, biasa. Tapi saya, cara positifnya, terima baik dan ucap terima kasih kepada mereka. Kerana memberi teguran, supaya mengingatkan kita kekal pada landasan. Tidak ada salah, saudara. Dalam akhir, saya nak ungkapkan ayat dalam surah Ali Imran dengan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat itu, yang harus kita renungkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apa peristiwanya? Perang Uhud. Apa berlaku perang Uhud? Dalam pertarungan pertama, di bawah pimpinan Rasulullah SAW, kemenangan bagi pihak Rasulullah.
mengalahkan kumpulan Quraisy yang terpaksa berundur dari Bukit Uhud turun ke lereng bukit ke bawah. Adat orang-orang jahiliah pada masa itu bila perang dia bawa perkakasannya, emas, perak dan beberapa sebagai benteng, mengatakan ini membina kekuatan mesti di mereka pertahankan. Jadi bila menang, belum pun Rasulullah SAW memberi arahan, mereka terburu-buru dapat merebut ghanimah perang ini. Hasilnya emas, perak ni semua. Dia berebut. Dia tinggal Rasulullah dengan Abu Bakar, Siddiq, Hamzah, Sayyidina Hamzah. Terpaksa bertarung kerana pada masa itu Khalid bin Walid, panglima perang yang muda, yang gigih, naik dari lereng bukit dari belakang, serang Rasulullah SAW. Kerana penyokong-penyokong dia yang setia sudah lari rebut ghanimah perang. Betul Saifuddin? Saifuddin boleh ulas ni lebih baiklah. Jangan suruh Lok pula ulas ni. Jadi bila Rasul tinggal berapa orang, luka pipinya, patah giginya. Satu kesilapan besar. Tetapi selepas kemenangan, mereka dimaafkan. Kerana sifat ihsan itu ada. Kelemahan itu asalkan diperbaiki. Itu kelemahan. Dalam memimpin jentera yang begitu besar, dengan karenah yang pelbagai, dengan latar belakang yang pelbagai, kadang-kadang dia ada suka. Kita harus merangkul kekuatan. Dan syaratnya itu yang terpenting. Mesti ada semangat islah. Jadi memang kalau tidaklah dengan rahmat Allah, mereka ini kekal rosak. Tetapi kerana rahmat Allah, mereka ini dimaafkan. Fa'fu anhum, dimaafkan. Itu kena ingat. Ini saya setuju dengan teguran-teguran. Kita maafkan kalau dia beristighfar. Dia tak akan ulang. Sebab itu fa'fu anhum wastaghfir lahum. Istighfar kepada Allah SWT. Ada kelemahan kita, termasuk saya. Apa-apa kekurangan dan kelemahan? Tentunya. Setelah kita beri kemaafan, dia beristighfar, kemudian berundinglah. Wasyawirhum fil amr. Yang ini Mak Sabu banyak guna. Kita runding di kalangan kita. Tetapi setelah runding, keputusan dibuat, dia kata faiza azamta, yang ketua kena buat keputusan. Dah runding, keputusan runding. Keputusan terus runding. Tak boleh. Sebab itu disebut dalam Quran disebut faiza azamta. Bila dah ambil keputusan, jalanlah. Fatawakkal 'ala Allah. Serahlah pada Allah Taala. Kerja mesyuarah, kerja dengan gigih, disiplin ketaatan dan tawakal kepada Allah Taala. Kerana apa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu kasih kepada orang yang bertawakal. Jadi rakan-rakan yang saya muliakan, mari kita pupuk semangat ini. Jangan kita mengandaikan yang menang atau yang kalah itu seolah-olah memonopoli kebenaran. Kita belajar dari kelemahan kita. Kita belajar dari pengalaman kita. Kita beri sumbangan yang sebaiknya. Saya yang tidak bertanding pun belajar. Pedih bagaimanapun saya dengar. Blood pressure, darah tinggi naik sikit pun makan ubat. Tetapi percayalah, kekuatan ini harus dijaga. Kalau tanya saya, mudah. Saya masih pegang ketaatan saya kepada parti. Bila yang menang, menang. Yang tak menang, semua. Kalau tanya saya akan pilih yang terbaik, saya akan rangkul. Kerana agenda perjuangan ini lebih tinggi, lebih besar daripada agenda Anwar.
Anwar itu satu sosok. Hari ini ada berapa bulan lagi 78, dalam 1-2 tahun lagi sudah 80 tahun. Jadi kemungkinan tidak ada itu lebih banyak dari ada. Oleh itu, saya nak pastikan ada kekuatan yang kita rangkul. Kita boleh tegur, kita boleh tak setuju, tapi sudah percayalah. Pimpin-pimpin kanan. Sebab tu saya sebut di mana tu majlis. Saya kata orang tegur, menegur, ya, sama ada Rafizi atau Izzah. Yang tegur tu kadang-kadang tak upaya kamu nak saingi pengorbanan mereka berdua. Tidak upaya. Jadi nak tegur-tegurlah. Tapi janganlah lupa. Berbanding dengan kehebatan dan kekuatan mereka dan pengorbanan mereka. Tak ramai yang boleh. Jadi, kalau terlanjur, mohon maaf. Dan saya sebut ini betul-betul. Betul. Apakah saya setuju semua? Tak. Saya juga ada pandangan. Cuma tak sekeras Rafizi lah. Tapi degilnya lebih kurang. Keras kepala pun lebih kurang. Tetapi saya nak beritahu, walaupun tidak setuju ada kemarah sikit, sudah bayangkan. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun. Jadi kadang-kadang betul juga orang-orang kadang-kadang dalam masa 3-4 tahun ini janganlah lebih-lebih sangat. Dah, betul. Saya tak mau singgung maksud kepada sesiapa. Tapi pengajaran. Mana mungkin saudara. Tak upaya saudara saingi. Ya. Dan bedanya. Ya, ini bukan orang-orang yang tidak bersetuju. Ya. Dia mau lebih adilistik. Ya. Dia tegur kadang-kadang agak sedikit terlanjur. Ya. Tapi dia bukan khianat. Dia mau kuatkan parti. Dia bukan khianat. Pengalaman kita yang lalu itu lain. Itu dari awal sebelum pertandingan dah mula bibit-bibit khianat. Jangan samakan. Jadi oleh demikian, saya harap rakan-rakan teruskan hemah berbicara. Ya, saya tahu kadang-kadang 1-2 pejokong ni saya bukan dah berdaya tak tupas saya. Tak guna namanya presiden, tak ambil tahu. Tapi okeylah, sudah. Saya nak berayu saudara, parti ini diletakkan dengan asasnya. Apakah kita dapat capai semuanya? Belum. Tapi pastikan tahap kemajuan itu bertambah. Jangan izinkan terhakis nilai adilisme kita. Kalau ada sikap tawaduk itu di kalangan kita, maka kita perbaiki insyaAllah. Saya berdiri sebagai orang lama yang relatif jauh lebih berumur daripada saudara. Tapi saya punya cita-cita untuk bangkit bersama, pertahankan negara ini supaya lebih hebat daripada sekarang. Mesti ada kesedaran ini, terutama di kalangan anak-anak muda. Jangan terbawa-bawa dengan budaya yang merusakkan, dengan kehilangan nilai akhlak dan moral, dengan kerakusan, dengan tamak halaba. Kerana ini yang menghancurkan bukan saja parti, tapi mana-mana negara bila terhakisnya nilai dan budaya yang baik. Jadi mari kita gilapkan semula idealisme perjuangan. Mari kita gunakan peluang kita bersama, kukuhkan persaudaraan dan perpaduan di kalangan kita. Mari kita angkat martabat parti, negara dan rakyat ini. Reformasi. Lawan tetap, lawan sampai.
membujur lalu melintang. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Amat Berhormat Presiden. Mohon